yang bercakap sadiqul masduq. Yang bercakap sadiqul masduq. Yang bercakap sadiqul masduq Rasulullah. Kata-katanya benar dan dibenarkan. Kalau Rasulullah mengatakan waktu hidup Fulan tu masuk neraka, pasti masuk neraka. Mu'tamat masuk neraka sebab Rasulullah yang berkata. Rasulullah sadiqul masduq. Malang. Mengapa begitu banyak syariat yang dibangunkan oleh wanita itu boleh tahajud malam, siang boleh berpuasa sunat, selain daripada perkara-perkara lain dia boleh buat, tetapi dia masuk neraka? Sebab saya dah katakan tadi, buah syariat, buah ibadah, akhlak yang mulia. Apa artinya dia membangun ibadah yang begitu banyak tapi tidak berbuah, tidak membuahkan akhlak yang mulia, masih lagi mengumpat jiran, masih lagi menyakiti jiran, ahlun nar, ahli neraka. Syariat tidak berbuah, ibadah tidak berbuah. Apa ada artinya kita ada kebun durian estate 2000 ekar tak pernah berbuah, musim berbuah. Biar sebatang durian tak apa, musim buah dia berbuah. Biar sikit amal ibadah. Tetapi amal ibadah itu dapat melahirkan hati yang bersih, dapat melahirkan akhlak yang mulia, dapat melahirkan akhlak yang mulia, dapat menciptakan sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Dengan ibadah itu dapat dia menumpaskan segala mazmumah, segala sifat-sifat yang terpuji. Kemudian saya nak buat cerita pula seorang sahabat. Dalam satu kuliah yang pernah Rasulullah memberi kepada para sahabat radhiyallahu alaihim, macam kita pada petang inilah, setelah Rasulullah memberi kuliah, di ujung kuliahnya Rasulullah berkata begini lebih kurang, wahai para sahabat aku, sebentar lagi akan datang ke majlis kuliah kita ini seorang yang bakal penghuni syurga. Tak lama dengar di muka pintu, Assalamualaikum. Itu dia sahabat yang datang, sahabat yang beri salam tu. Semua sahabat tengok, oh itu dia. Besok Rasulullah membuat kuliah lagi. Selepas memberi kuliah, Rasulullah memberi tahu lagi, wahai para sahabatku, sebentar lagi di majlis kita ini akan didatangi oleh seorang bakal menjadi penghuni syurga. Tak lama dengar Assalamualaikum di muka pintu. Sahabat-sahabat menumpukan pandang ke pintu, dia lihat sahabat yang semalam, orang yang sama. Lusa Rasulullah membuat kuliah lagi, hari yang ketiga. Selepas membuat kuliah, Rasulullah berkata, sebentar lagi wahai para sahabatku, akan datang di majlis kita ini seorang yang bakal menjadi penghuni syurga. Tak lama dengar Assalamualaikum. Sahabat pun menumpu pandang kepada suara tadi di pintu. Rupanya sahabat yang semalam dan dulu semalam. Rasulullah menyebut di dalam 3 majlis kuliah kepada seorang sahabat bakal menjadi penghuni syurga. Bertuah sahabat itu yang bercakap sadiqul masduq. Yang bercakap sadiqul masduq bertuah. Kalau Rasulullah berkata Fulan itu bakal menjadi penghuni syurga waktu hidup lagi, mu'tamad masuk syurga, mu'tamad, berbahagia dia, bertuah dia. Jadi sahabat-sahabat yang lain ini masing-masing nak tahu ibadah apa yang sahabat itu buat yang menjadikan dia bakal menjadi penghuni syurga waktu hidup lagi. Rasulullah memberitahu pada sahabat yang banyak, sahabat-sahabat Rasulullah banyak tak disebut pula kecuali yang 10. Ada sahabat 10 kan, Sayyidina Abu Bakar, Umar tu ada 10 itu mubasyirin bil jannah tu. Itu terkenal lah, tak payah saya nak bahas. Tapi ada selain itu 10 tu setengah orang tak ada, banyak yang tak tahu. Jadi sahabat-sahabat ini ingin tahu apakah sahabat itu, apakah yang amal yang dibuat oleh sahabat itu menjadikan dia disebut oleh Rasulullah bakal menjadi penghuni syurga. Tetapi di antara para sahabat yang itu banyak, ada seorang sahabat serius sangat nak tahu. Bila sahabat itu balik, dia ikut dari belakang. Bila dah hampir dekat rumahnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tengok ada sahabat mengekor dari belakang. Kemudian sahabat itu memberitahu, wahai saudara, bolehkah saya tinggal di rumah saudara bak 2-3 malam? Ahlan wa sahlan marhaban, bukan 2-3 malam. Malam lebih daripada pun tak apa, pintu rumah saya terbuka, sila-sila, ahlan wa sahlan marhaban. Tapi dia tak bagi tahu apa maksud dia nak bermalam 2-3 malam di rumah sahabat itu. Sahabat ni nak menumpang ni tak menceritakan. Yang sebenarnya dia nak tahu, dia nak mengintai apa kerja sahabat ni. Yang sahabat yang dicerita oleh Rasulullah bakal penghuni syurga. Pendek cerita, bermalamlah, tinggallah di rumah tu 3 hari.
Setelah dia lihat, masa 3 hari itu, 3 malam tu tak berapa nak tidur. Kenapa nak pastikan apa tuan rumah ni Sahibul Bait buat? Dia perhati puasa apa, semayangnya, tidur baringnya, percakapannya, gerak-geri semua dintai, dia tengok. Selepas 3 hari 3 malam tak ada benda yang istimewa. Amalan biasa, betul-betul sahabat tuan rumah ni mempertahankan yang wajib saja. Yang fardu saja, buat sunat pun tidak. Sembahyang rawatib pun tak buat. Ada juga sahabat yang tak buat sunat rawatib. Kawan-kawan kita walaupun bukan sahabat Rasulullah, kurang 2 rakaat sebelum Isya, ataupun selepas Isya buat juga kan. Kalau di bidang tu boleh tahan juga. Tapi sahabat yang seorang ni, ada sahabat yang buat perlu saja. Malam tak ada tahajud, tapi subuh awal-awal bangun. Jadi heran sahabat ni tadi. Kalau setakat yang fardu saja, taklah istimewa. Sahabat yang lain ada setengah bengkak-bengkak kaki sembahyang banyak. Puasa siang hari sampai kering badan. Tak disebut oleh Rasulullah lah penghuni syurga. Ini beliau lah disebut. Padahal amal ibadah ringkas-ringkas sangat, pertahankan yang fardu saja. Yang haram tak buatlah. Kemudian sahabat ni yang menumpang ni tak tahan, dia nak bertanya kepada Sahibul Bait. Wahai saudara, saya yang sebenarnya menumpang rumah saudara 2-3 malam ni ada maksud, ada tujuan. Kerana nak memastikan sikap saudara. Sebab dalam 3 kuliah Rasulullah memberitahu saudara bakal penghuni syurga. Bertuah saudara. Dia bila dengar Alhamdulillah, kata dia. Tak pula dia banyak-banyak. Alhamdulillah. Tapi saya pelik setelah saya tengok-tengok amalan saudara, ringkas sangat. Yang fardu saja, yang sunat pun tak buat. Saya tengok sunat rawatib pun saudara tak buat. Jangan ada perkara-perkara lain dah yang saya tak nampak. Ada benda yang lebih besar lagi tak yang saya tak nampak? Apa jawab Sahibul Bait? Wahai saudara, sebagaimana yang saudara lihat tentang amal ibadah saya, itulah tak lain. Tidak ada yang tersirat. Tidak ada benda yang tak dilihat. Sebagaimana yang saudara lihat amal ibadah saya, yang fardu-fardu saya, itulah dia, tak lain. Tak lebih itu. Tetapi saudara tahu, saya semua hidup saya tak usah nak hasad dengki dengan orang. Terlintas dalam hati saya untuk berhasad dengki dengan orang pun tidak. Oh, di sini rahsianya. Dia orang yang berakhlak. Mazmumahnya tak ada. Walaupun amal ibadah yang ringkas, walaupun buat yang fardu saja, tapi dapat membuahkan akhlak yang mulia. Orang tak ada hasad dengki, ni orang yang akhlaknya mulia. Orang yang berakhlak, bersopan, bermoral. Yang sahabat tadi masuk neraka walaupun amal ibadahnya lebat, tetapi dia masih lagi tidak berakhlak, menyakiti jiran dengan lidah. Ini 2 cerita saya bawa ini menunjukkan akhlak yang mulia, hati yang baik, mahmudah itu merupakan buah amal ibadah, buah syariat. Jadi kalau kita ingin syariat kita, amal ibadah kita besar nilainya di sisi Allah, mestilah syariat kita, mestilah amal ibadah kita membuahkan akhlak yang mulia. Kalau amal ibadah kita walau bagaimana banyak sekalipun, kalau tidak dapat membuahkan akhlak yang mulia, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi baru kita faham, buah amal ibadah ialah akhlak yang mulia. Kemudian yang lebih dalam dari itu pula, buah akhlak ialah ulfah, bermesra, berkasih sayang, berukhuwah satu sama lain. Akhlak buah ibadah, kemudian akhlak ada buahnya pula. Artinya daripada keseluruhan akhlak yang itu banyak, ada intipatinya, ada intisarinya, iaitu ulfah. Ulfah. Jadi kalau boleh seseorang tu kalau ada ulfah, bermesra dengan orang, berjinak, berkasih sayang, berukhuwah, ya, suka bermesra dengan orang, berkasih sayang orang, ada ukhuwah, berkasih sayang, ini ada ulfah, menunjukkan dia sudah dapat buah daripada akhlak. Intipati akhlak yang mulia itu telah dimiliki. Ya, ini orang hebat lah, ini orang hebat. Jadi para hadirin yang sekalian, Sihatul Qasdi tadi itulah yang dikatakan Usuluddin, al-wafa'u bil ahdi dan istinabul hadi. Kedua-dua ini yang dikatakan syariat Islamiah ataupun fiqh. Yang keempat Sihatul Qasdi, ini yang dikatakan tasawuf. Jadi di sini baru kita faham dalam ajaran Islam boleh kalau kita nak bagi kepada cara lain, bukan secara yang 4 tadi,